Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid yang dikasihi sekalian. Cikgu harap semua murid sudah pun menonton video yang cikgu kongsikan dalam grup WhatsApp sebelum ini. Jadi sekarang cikgu harap kamu sudah pun mempunyai idea bagaimana hendak menjalankan eksperimen 1.1 ini di rumah masing-masing. Baik, apa yang cikgu nak terangkan dalam video sekarang ialah bagaimana cara untuk menulis laporan setelah kamu siapkan eksperimen ini. Cikgu beri masa untuk kamu buat eksperimen ini dalam masa 1 minggu bermula hari ini sehinggalah hari Ahad depan. Jadi hari Isnin depan kamu sudah pun boleh menghantar laporan yang telah lengkap kepada cikgu. Jadi sekarang cikgu akan terangkan bagaimana cara hendak menulis laporan atau panduan untuk kamu menulis laporan sebelum dihantar kepada cikgu pada hari Ahad ini. Baik, setelah kamu buat eksperimen, kamu dah baca langkah-langkah eksperimen, ada 3 bahagian A, B dan C. Bahagian A untuk memerhatikan gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Untuk B, kita hendak mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Dan C, untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap air. Jadi, daripada penyataan masalah yang diperolehi bagi setiap bahagian, kita boleh membina hipotesis, membuat pemboleh ubah dan seterusnya, menyenaraikan bahan dan radas, menulis prosedur dan membuat perbincangan dan membuat kesimpulan. Cuma cikgu nak terangkan cara yang betul daripada buku teks ini bagaimana kamu nak olahnya untuk menjadi laporan. Sekarang cikgu tunjukkan satu contoh dan cikgu harap kamu boleh buat untuk seterusnya. Baik. Setelah cikgu ambil contoh untuk bahagian laporan bahagian A. Okey, tulis laporan seperti biasa, tajuk eksperimen 1.1. Okey, tuliskan tajuk ini. Kemudian, tujuan pun sama. Tuliskan tujuan. Penyataan masalah pun sama, salin saja. Hipotesis pun salin. Pemboleh ubah juga salin. Semua ni bahan radas juga salin. Lukiskan rajah. Dan untuk prosedur. Okey. Bila nak buat ayat prosedur, ini yang cikgu nak tunjukkan cara tulis. Okey. Prosedur yang diberi ini adalah dalam bentuk ayat aktif atau kita panggil sebagai arahan. Jadi bila kamu tulis prosedur semasa membuat laporan, okey, lukiskan rajah tu, rajah yang diberi tu lukis. Kemudian bila nak tulis prosedur, 1, tukarkan ayat. Contoh dia tulis di sini, sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.25. Apa yang perlu kamu buat ialah tukarkan ayat ini menjadi, okey, susunan radas disediakan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.3. Jadi tengok, kalau perhatikan disediakan ini cikgu letakkan di tengah. Dalam prosedur buku teks awak, sediakan itu berada di hadapan. Tukarkan ayat prosedur menjadi ayat pasif. Okey, ayat ini ialah ayat aktif. Tukarkan dia menjadi ayat pasif. Barulah laporan awak, ayat awak itu menjadi ayat laporan. Sebab awak sudah pun menjalankan eksperimen dan sekarang awak sedang menyediakan laporan. Okey, jadi semua ayat ni 1, 2, 3, 4 ni semua tukarkan dia menjadi ayat pasif. Contoh yang kedua, perhati dan lakarkan kedudukan pucuk anak benih, tukarkan menjadi kedudukan pucuk anak benih diperhatikan dan dilakarkan di dalam
kotak A, B dan C. Okey, kedudukan pucuk anak benih di dalam kotak A, B dan C diperhatikan dan dilakarkan. Macam tu. Itu cara susunan ayatnya. Yang ketiga, simpan ketiga-tiga kotak dalam makmal. Tukarkan dia. Ketiga-tiga kotak disimpan di dalam makmal selama 5 hari. Okey. Tanah dibiarkan lembab. Ini boleh sebab perkataan dibiarkan ni sudah menunjukkan ayat pasif. Jadi awak salin sajalah. Tanah dibiarkan lembab dengan menyiramkan titik air yang sama setiap hari. Okey, selepas 5 hari, kedudukan pucuk anak benih di dalam kotak A, B dan C diperhati dan dilakarkan. Baru betul ayat laporan. Okey, dah selesai tulis prosedur. Kesimpulan jangan lagi terus buat soalan. Soalan tu tukarkan dia kepada soalan ini, tukarkan dia menjadi perbincangan. Okey. Dan jangan lupa selepas prosedur kita akan tulis keputusan. Jadi, keputusan awak tu selepas prosedur, tulis keputusan, barulah perbincangan. Okey, buat prosedur dulu, dah siap prosedur, buat keputusan. Keputusan tu awak perlu lukiskan. Perhati dan lakarkan tu maksudnya awak lukiskanlah kedudukan pucuk anak benih di dalam kotak A, B dan C selepas 5 hari. Okey, selepas 5 hari awak buat eksperimen itu, awak lukiskan bagaimanakah rupa pucuk anak benih. So, cara lukisnya awak lukis saja balik semula rajah ini. Kemudian, perhatikan macam mana keadaan anak benih tu. Ke mana dia pergi. So, lukiskan. Okey, yang ni pun sama, yang ni pun sama. Lukis semula rajah ni tapi dengan pemerhatian. So, itu bawah keputusan. Okey, so, dah tulis bahan radas, lukis rajah, buat tulis ayat prosedur, buat keputusan, lukiskan balik rajah tersebut. Macam mana rupa pokoknya tu, ketiga-tiga kotak. Lepas itu baru buat perbincangan. Jadi perbincangan, macam mana nak tulis perbincangan? Ambil soalan ni, jadikan dia ayat semula. Contoh, nyatakan apakah rangsangan yang digunakan dalam eksperimen ini. Tukarkan jawapan ini menjadi perbincangan. Jadi awak terus tulis. Okey, rangsangan yang digunakan dalam eksperimen ini ialah apa? Kemudian sambung terus. Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan ialah apa-apa-apa. Kemudian bahagian tumbuhan yang menunjukkan fototropisma positif ialah apa-apa-apa. Jelaskan jawapan tu pun sama. Jadi ketiga-tiga soalan ini awak tukar dia menjadi ayat perbincangan. Buat dalam satu perenggan. Dan akhir sekali baru tulis kesimpulan. Jadi kesimpulan ini, cara nak tulis kesimpulan. Okey, kesimpulan. Okey. Adakah hipotesis diterima? Terus jawab. Kesimpulan tu dia tulis. Ya. Hipotesis diterima. Kemudian salin semula ayat hipotesis ni. Salin balik ayat ini. Pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Tulis balik. Pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. So, salin semula ayat hipotesis ini, masukkan dia di sini. Selepas hipotesis diterima. Jadi, siap satu laporan untuk bahagian A. Buat pula untuk bahagian B dan juga bahagian C. Okey, itu yang cikgu nak awak buat untuk tugasan pada minggu ini. Pertama, tonton video, dah faham apa nak buat. Buat dulu eksperimen tersebut. Selepas 5 hari, lihat pemerhatian hasil eksperimen awak. Kemudian, buat laporan. Untuk bahagian B pun sama, bahagian C pun sama. Okey. Cikgu akan
minta kamu hantar laporan yang bertulis di dalam kertas kajang itu atau awak panggil test pad itu bila kita bersemuka nanti. Jadi pastikan kamu siap pada hari Ahad ini, snap gambar sebagai bukti kamu telah pun menyiapkannya. Dan kertas laporan itu cikgu akan minta apabila kita bersemuka nanti. Baik, terima kasih semua.